Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal di Jawatan Kuasa Surau Kampung Bukit Depu, Tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keampunan, keberkatan. Mudah-mudahan bakal memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Kuliah maghrib pada malam ini kita guna dua kitab, 40 hadis Penahwati dan Ta'limu Aulad. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna a'rabiyya ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu liyudhkara war-rajulu yuqatilu liyura makanuh wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa fi riwayatin yuqatilu ghadaban faman fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawasanya seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang dengan tujuan merebut harta rampasan, dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan supaya disebut-sebut namanya, dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan untuk memperlihat betapa hebat peranannya, dan dalam riwayat yang lain ada seseorang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, dan ada pula seseorang yang berperang untuk membalas dendam keluarganya kerana ada di antara keluarganya yang telah terbunuh pada peperangan yang lalu. Dan dalam riwayat yang lain ada pula disebutkan ada seseorang yang berperang kerana mahu melepaskan kemarahannya. Maka yang mana di antara semua ini yang dianggap orang yang berperang fi sabilillah?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesiapa yang berperang dengan tujuan kalimah Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam menjadi tinggi, maka orang itu sahajalah yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis, katanya tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki supaya para mujahid mengikhlaskan niat mereka semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicampuri dengan tujuan-tujuan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima pengorbanan yang dibuat semata-mata mengharapkan keredaannya, dan tidak mahu menerima pengorbanan yang dicampur dengan tujuan-tujuan lain walaupun hanya sedikit. Jadi hadis pada malam ini ia diambil daripada kitab 40 hadis Penawar Bagi Hati yang disusun oleh Tuan Guru Ahmad, Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, mendatangkan suatu peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani hadis nampaknya berkait dengan niat. Ceritanya, kata sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, pada suatu hari datang seorang Arab Badawi, mari agak ulu ni, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang dengan tujuan merebut harta rampasan, dan ada pula seseorang yang berperang tujuannya supaya disebut-sebut akan namanya, dan ada pula yang berperang dengan tujuan memperlihatkan betapa hebat peranangnya. Jadi 3 tujuan situ. Sama ada nak harta, atau kerana nak disebut-sebut akan namanya, atau kerana supaya orang ramai tengok betapa hebat akan apa benda ni, kehebatannya di dalam peperangan. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan seseorang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, perang sebab nak tunjuk berani. Jadi bila berani orang tengok, berani enggak orang pujilah. Dan ada kalanya seseorang itu berperang dengan sebab membalas dendam. Ada keluarga dia mati terbunuh dalam peperangan yang lalu. Ada juga tujuan gitu. Perang pasal apa? Perang pasal pak darah aku mati peperangan yang lalu. Jadi peperangan hak kini ni ating dengan peperangan Nabi atik. Kalau lagi serang balik awal. Capu tangan atik dengan sahabat-sahabat, tapi tujuan dia perang ni. Tujuan ni itikaf pak darah aku. Mana cik gitu. Mari anak darah pula nak pergi perang. Pasal nak tutup balas atas peperangan kematian pak darah. Kemudian ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak tujuan, manakah yang dianggap berperang fi sabilillah? Hak mana kau yang dikira sebagai fi sabilillah? Orang yang berperang kerana Allah, pada jalan Allah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saja. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya Islam ini menjadi tinggi, kalimah ini diangkat menjadi mulia, maka ia dikatakan berjihad fi sabilillah. Maka kita boleh adu dah lah dengan niat-niat yang lain,
Adakah dengan sebab mu untuk bela atas kematian anak beranak mu pada peperangan yang lalu dapat meninggikan agama Islam? Jawabnya tak. Maka kalau begitu tidak dikatakan fi sabilillah. Walau mati dan walau dikatakan orang ramai syahid, tapi niat di dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tiap-tiap amal kita Allah tengok niat dia. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amalan Allah Subhanahu wa taala buat kira cara nombor satu sekali adalah niat. Dan tak mesti jihad saja, tak mesti perang saja. Apa jua ibadah, niat nombor satu sekali. Nampak? Dengan zakat, dengan puasa, dengan sembahyang, dengan haji, dengan umrah. Nampak? Tengok niat dulu. Maka kalau niatnya ikhlas kerana Allah, sikit Tuhan terima. Tapi kalau niatnya kerana dunia, maka banyak Tuhan tidak terima. Nampak? Sekali derma gak 200,000. Tapi kerana nak dapat nama di sisi manusia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni gak sekali derma 2 riyal. Banyak orang tu 2 riyal, biasa serial je. Maka lillahi ta'ala, Allah Ta'ala terima. Bukan jumlah tu yang nombor satu, tapi niat nombor satu dah. Maka niat atau tujuan lain tertolak adalah. Ni perang kerana nak melepaskan kemarahannya. Ni perang pasal apa? Perang pasal nak harta. Perang nak harta dia kau. Nak harta rampasan perang. Ni perang pula dengan tujuan supaya disebut-sebut akan namanya. Nak nama. Jadi gila ke nama dah pula. Gila ke sehu. Ni ramai ni nak nama. Jadi bila sehu kau, nampak? Buat apa-apa saja, jadi laku lah. Lepas tu bila sehu seseorang ni wam dia, waktu bit produk dia. Jual, betul tak? Jadi waktu bit nolak kerana sebut sangat nama dia ni. Benda lagi waktu bit lalu minyak rambut nama dia. Faham tak? Obat kata nama dia. Laku tau? Laku lah. Pasal nama dia sebut. Tahun ni nama dia naik sekali. Dalam ramai-ramai pelakon, dalam ramai-ramai nama apa benda ni, penyanyi nama dia sebut sangat ni. Siapa orang ambil dia berlakon begitu begini. Waktu ambil apa juga. Mana kata kalau jual jepu laku. Kalau buh nama dia. Pasal apa? Ni nama. Nak pada nama. Dah salah tak jenis nak nama ni. Tengok matlamat. Matlamat benda nak sehu. Tujuan dia mu nak dikenali ramai. Tujuan mu dah dapat apa je. Tak pakai awal gitu. Tujuan keduniaan balik awal. Jadi boleh kenal kok, kita boleh maknanya rapat dengan orang. Jadi mudah nak dakwah. Nampak? Boleh masuk kampung ni, boleh masuk kampung tu, boleh masuk negara tu, negara ni. Pasal kena dah kita mudah nak menyampaikan Islam. Dia tak ada apa. Tak ada masalah. Tapi kalau tujuan duniawi, maka kena fikir banyak kali. Kerana apa? Tiap-tiap matlamat kalau dinisbahkan dengan dunia, pasti bertemu dengan kerugian. Rugi lalu. Apa juga matlamat akhirat, walau kita buat kerja dunia, tapi akan bertemu dengan keuntungan. Untung kan? Kerja tukang kayu je, bukan buat masjid. Buat go ayam je. Buat go kambing. Tapi niatnya untuk membantu orang. Akhirat situ maka dapat pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni buat masjid, tapi bukan kerana nak tolong Islam. Nak projek masjid. Kalau projek gereja betul lah boleh masjid. Gomoh lagi nak tolong orang Islam tak? Tak tak projek. Maka tidak dapat apa-apa bahagiannya untuk akhirat. Bahagian dunia boleh 1.8 juta. Ni pula perang dengan tujuan disebut akan namanya, dan juga ni berperang dengan tujuan diperlihatkan akan kehebatan peranannya.
Dan ni berperang dengan tujuan membalas dendam. Ni pula berperang dengan apa jualah berperang bukan kerana Allah, maka tidak dikira syahid. Yang kita pernah dengar sama Nabi cerita, selesai peperangan, maka berlakulah dialog di antara sahabat-sahabat. Maka sahabat pun menyebut akan sipulan bin sipulan. Utuhlah dia apa? Dah mati syahid. Hak ni pula sebut nama orang lain pula. Hak ni mati syahid ke? Dallah mati syahid ke? Syahid mati syahid ke? Mamak syahid ke? Apabila disebut akan seorang nama, lalu Nabi dengar di telinga Nabi, maka Nabi kata jauh. Kerana apa tak? Kerana dia telah mengambil akan sehelai selendang atau kain milik harta rampasan perang. Faham? Mana niat tu tak molek dah, walau di dalam peperangan berjihad fi sabilillah. Dia duduk di mana? Nabi kata dia sedang duduk, aku diperlihatkan oleh Allah, dia duduk pada jurang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kim dia ambil selendang. Hak orang buat kepala baru, lening gak ridak lah orang panggil. Kalau buat kepala panggil selendang, buat kepala baru. Orang panggil ridak. Nampak? Ambil tu ya, ada 15 ya kau. Lening lah. Kalau zaman dulu tak tahu apa ria. Tapi bukan milik dia. Akhirnya duduk pada jurang api neraka Allah. Niat lah yang paling utama sekali. Betul niat mulai. Mari dah surah semayang dah. Niat pula dak pakai gawal. Macam malah sepu. Mari tujuan dia. Cuma kita tak boleh nak kata datang ni mari nak bahang kuih. Jangan. Niat ni hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Adapun manusia tak tahu, walau tok guru besar. Dia kata kasyah. Kasyah pun tak tahu kat bagian dalam. Allah Ta'ala mengetahui. Batu kita tak boleh kata. Tak ikhlas. Tak boleh kata. Riak, takabur. Tak boleh. Itu kerja Allah Ta'ala. Kerja Tuhan tu. Nampak? Dulu ada orang kata tak boleh ikut imam kerajaan pasal ada gaji. Ada juga cakap-cakap sebahagian daripada masyarakat yang nampak-nampaknya lebih sangat ngaji sampai jadi bodoh tu gitu. Aku dah ikut, aku dah bayang masjid kerajaan. Apa? Dah tu imam tak ada gaji boh. Dia tu mana ikhlas? Mana ikhlas ada gaji, makna dia semayang bang, mana nak gaji? Dia tak ada gaji mayang. Barangkali ada. Betul tak? Ada ikhlas tu. Jadi bisa dia pula daripada Sayyidina Osman. Hak jadi beri gaji ni zaman sahabat. Jadi sahabat dia pandai pada sahabat kalau gitu jangan. Nampak? Diberi gaji atau tidak diberi gaji itu bukan ukuran keikhlasan. Faham tak? Ada beri gaji dah ikhlas. Ada beri gaji ikhlas. Ada tak dapat gaji tapi tak ikhlas. Ada kau? Cuma kita tak boleh kata orang ni ikhlas, orang ni tak ikhlas, orang ni riak. Tak boleh. Malaikat dia kata saya memang tak ada ikhlas jadi imam. Lain sikit. Siap tepah jubah mana pasal tu orang tidak ikhlas dengan tu. Umpamanya. Baru kita boleh kata tak? Ni tu mana ada kata. Mari kita kata tak boleh, tidak ikhlas tak boleh. Tak boleh Jadi kalau mari malam sepu kerana Allah wala ramah dapat pahala. Tapi kalau mari sepu ramai-ramai pasal apa mari ramai-ramai dah? Bukan kena mari ramai ke orang sepu. Dah tujuan dia. Tujuan tahu tujuan dia. Kalau gitu mesti kena ada tujuan.
Tujuan nak baca Yasin lah ustaz. Malam sepuh kau orang baca Yasin. Dah tujuan dia baca Yasin. Lah baca Yasin, baca Quran boleh pahala. Tak apa lah. Cuma bukan jadi wajib baca Yasin pada malam nisfu Syaban. Nak baca kuluhu pun tak ada masalah. Tiba kata baca Yasin 3 kali panjang sangat, jadi perut pun lapar dah, 3 ku dah. Pamanya. Tak ada masalah dah. Tak usah marah. Malang cerita dah bab nisfu dah. Nisfu Syaban. Nampak? Jangan mari merasa orang ramai mari. Jangan kerana musim. Jangan kerana makan minum. Jangan kerana puas duduk rumah. Mari surah. Jangan. Nampak? Tapi biarlah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita kumpul ramai-ramai pada malam nisfu Syaban, kita tupu sangat-sangat pasal rahmat Allah sangat-sangat dekat kepada kita pada malam itu. Kalau malam lain rahmat Allah turun juga, tapi 2/3 malam. Kita kena bangun tengah malam pukul 2, pukul 3 setengah pagi, kerana rahmat Allah Ta'ala mencurah-curah. Adapun malam nisfu Syaban, mulai daripada waktu maghrib sampai ke pada waktu subuh, awal tu turun dah rahmat daripada Allah. Maka orang yang tidak bodoh, maka dia mintalah kepada Allah akan keampunan, kerana Allah menjanjikan keampunan pada malam itu. Walaupun dosanya banyak. Nampak? Dosa banyak, Allah Ta'ala mengampun. Maha mengampun. Walaupun sebesar bukit, sebesar gunung akan dosa-dosa kita, Allah Ta'ala mengampun pada malam itu. Riwayat daripada hadis yang dhaif. Nampak? Aisyah kata pada malam giliran saya, giliran dia. Nabi ni ramai bini, tapi malam tu kena malam giliran Siti Aisyah. Lalu bermalamlah Rasulullah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tengah malam Aisyah pun raba. Dada tak ada Nabi. Pas kena pula. Maka bangun Aisyah daripada tempat tidur mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibimbangi Aisyah, dibimbangi akan Nabi gikat lain. Ke rumah bini lain pula. Cari dalam rumah tak ada, luar rumah. Kemudian tengok Nabi duduk dekat perkuburan Baqi'. Dekat dengan apa benda ni, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi kat Nabi. Nabi duduk kubur tengah malam tengah malam ziarah kubur. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, duduk sini Nabi kata, "Guan Aisyah, cari aku." Apa mu cari aku? Mu takut aku pergi kat lain ke guna? Aku duduk sini lah. Bapa ya Rasulullah? Kerana pada malam ini malam yang penuh dengan keberkatan. Turun rahmat daripada Allah mencurah-curah, yakni malam nisfu Syaban. Nabi ziarah kubur. Allah janjikan keampunan. Malam tengah malam. Ziarah kubur. Kita tak ziarah kubur tengah malam. Tak ada lah orang Melayu ziarah kubur tengah malam rasa. Tak ada lah. Tak tahu kalau kita terlepas pandang. Rasa-rasa tak ada. Siang boleh tak ada. So kata malam. Pagi Jumaat ada. 3-4 orang ada. Kalau 3 hari lagi nak masuk lubang kubur. Ziarah kubur. Tengah malam balik awal. Main pula dengan orang Melayu nakut pahit gitu. Nak pergi kubur apa tengah malam. Tapi boleh kita coba. Boleh coba dah. Ziarah kubur tengah malam sekali. Pasal dalam kehidupan Nabi, Nabi pernah ziarah kubur waktu malam. Dia boleh memberi efek di dalam hati tengah malam. Siang tu sunyi dah kubur ni. Malam lagi lah.
Jadi kesik, jadi takut, jadi apa dah. Cuma masyarakat Melayu ni bila sebut kubur bayang tu lalu. Betul tak? Islam suruh bila ziarah kubur ingat ke mati. Dia kubur mati, kubur tu lalu. Tu dah kena. Kena ubah balik. Kubur mati, kubur akhirat, kubur barzakh. Tu baru kena. Ni kubur kat tu lalu. Mak pada ajar anak-anak ni. Kubur kat tu kat dah berasa hari. Tengah malam Jumaat hari berasa tau. Kabur anak dia. Anak dia bila besar kabur pula ke cucu jadi 7 keturunan. Bila kubur kat tu kapek. Ni masalah nah. Malang sepu dah. Kita malang sepu bahan kuih. Kira kuih saja. Bini-bini pesang jangan lupa bang, bawa alik kuih bang. Lopak tikang balik banyak ke dah. Pesang sudah. Orang pesang lah bang, mak ingat tu. Alang sepu malang syak. Lepas tu awak jangan pergi. Babu pula dah awak mana rajin pergi surau. Kalau awak pergi malam sepu saja kata dia orang. Tu baru bini. Betul tak? Kata gitu. Awak nak pergi, awak nak buat ibadat malam sepu buat rumah. Baca Yasin ingat 3 kali baca rumah. Nampak? Segi lah. Malu korang. Awak pergi malam sepu saja, lepas tu tahun depan pula kalau nyamuk kalau mampu. Tapi tak ada bini kata gitu tau. Contoh. Malam sepu saja berapa penuh orang. Muka dah nampak dah cakoh. Dengan pakai piyah, dengan pakai sokok, dengan pakai apa. Dalam ni pula mesti pakai topeng klik macam Mr. Bean muka. Allahu Rabbi. Dah apa dah mari dah. Kemudian jadilah satu titik noktah permulaan kita untuk berhijrah malam esok hari pula. Betul tak? Baru kena. Ni malam sepu saja mari. Malam esok ada lah. Malam pakat 300 orang. Dah ada malam ni 3 orangnya. Tu yang dah kena. Tu yang tu imam marah. Kalau tidak tu imam tak marah. Dia patuan nak suruh kita, nak suruh ala ke sikit mudah je, ala ke ramai payah. Lepas tu bila mufti kata kalau waktu baik fatwa, jangan mari masjid ketika mana PKP, orang ikut tak? Orang ikut kan? Hanya dibenarkan 12 orang sahaja. Kata sebut malam ni. Esok memang cukup. Kena balik 3 orang je bagi. Kota 12 bagang game Mekah. 3 orang saja. Tu bagang sikit dia. Bagang ramai payah. Kalau mufti kata setelah kita hampir berjaya menangani COVID-19, maka kita menyeru agar rakyat Terengganu beramai-ramai untuk pakak-pakak mari ke masjid dan surau, paling kurang 120 orang. Apa dia nak layang? Tak ada orang nak layang, betul tak? Kalau ke sikit mudah. Hanya dibenarkan maknanya 3 orang saja bila terimam AJK masjid. 3 orang je lah bagi. Kalau lain tak bagi dah. Tapi kalau hanya dibenarkan 300, tak ada orang lagi. Layang kemu bodoh 300 orang. Maka begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad, orang yang berperang dengan tujuan agar kalimah Allah Subhanahu wa taala menjadi tinggi, itulah sahaja yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala,
apabila nyawa orang-orang yang mati itu berada di dalam alam barzakh, maka pada masa Allah Ta'ala sendiri kehendaki sama ada dikenakan azab atau dikurniakan nikmat, maka dikawinkan nyawa-nyawa itu dengan badan masing-masing, yakni dicantumkan balik jasad dan roh, dan dihidupkan balik oleh Allah pada hari akhirat. Kita ni hari akhirat kat hidup semula. Walaupun mati dah kat esok lusa, mati hidup semula. Walau celbu dah. Duduk ala kubur celbu dah. Makan di yu, makan di buaya celbu dah jasad. Tapi ingat, hancur di situ bukanlah maknanya penamat, tapi dia ada permulaan yang baru. Nampak? Yang ni permulaan kehidupan yang sebenar. Dan di atas dunia tidak sebenar. Tidak sebenar tu jadi buruk, baju jadi buruk, kasut macam mana mahal pun jadi buruk. Tak sebenar. Bini comel macam mana pun jadi tua. Dah tua uduh-uduh. Mana tak sebenar. Tukang jual tokak Ali dah kau sikit arang. Dia tukang jual tokak Ali dah. Seorangnya tu kata mana tak sebenar. Orang kaya yang kita tengok kaya sangat, tapi makan nasi 3-4 sudu. Kaya je. Tu tak sebenar. Betul kaya sekali makan kau 3-4 ekor kubah bualang mulut. Dah mana boleh boh. Daging dah di situ. Rasa kata nak makan. Main tangan pakai kakak. Boleh makan? Tak boleh. Tu dia bagi kehidupan yang tidak sebenar. Tak sebenar berlaku. Rumah mewah macam mana pun, ada rosak, ada bocor, ada tirih, ada acur, ada sengit, ada apa. Tak sebenar tu. Rumah dengan ada gerai, dengan ada kunci, dengan ada solek, dengan ada jaga, dengan ada anjing pula 3-4 ekor. Masuk orang curi juga. Tak sebenar. Senang dah piti dengan berjuta-juta dalam bank. Tanam bereka-reka. Gerang tanam saja kat 2 robok. Hati susah. Jadi tak sebenar. Senang-senang dah. Hati pun tak susah. Hati serabut. Bapa hati serabut? Bini tarik mucung. Bapa bini tarik mucung? Dia tak puas hati. Pasal saat ni petang tadi, orang baci mari rumah kita, orang baci tanya macam-macam, tanya nama, tanya nombor IC, tanya nombor telefon. Bini tengok kau tika, petang ni ada tu nak ejah laki aku. Jadi tarik mucung dah pula, piti banyak dah. Balah pula dengan bini. Tak sebenar. Maka kehidupan sebenar adalah hari akhirat. Akhirat tu sebenar sekali. Dalam syurga ada orang curi tau. Ada orang boleh nak curi. Senang lenang, tak susah benda. Sakit pun tak ada, lelah pun tak ada, berok kecing pun tak ada. Tu sebenar. Ni acu nak suap nasi Allah, sakit perut pula. Tak sebenar tu. Akhirat sakit perut pun tak ada. Lepas tu akhirat lagi tak ada orang jual minyak puali. Tak ada orang sakit perut, kembang perut masuk angin. Mana ada. Hospital pun tak ada dalam syurga Allah dah. Doktor ada. Tu kehidupan sebenar dah. Tatkala ditiup sangkakala yang kedua inilah dikatakan bangkit. Baca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-16. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kami, yakni Allah, akan kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Kemah kemih mungkin lagi hari akhirat, kata Allah akan bangun semula, akan hidup semula, akan dibangkitkan semula. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Tub'atsun, akan bangkit semula. Batu nama-nama kiamat, yaumu yub'atsun. Hari kebangkitan. Berapa hari kebangkitan? Kerana dibangkitkan akan seluruh manusia. Bangsa manusia pun bangkit, bangsa jin pun bangkit, bangsa binatang pun bangkit, bangsa malaikat pun bangkit juga. Habis bangkit belaka.
Hak tu hak jenis hidup tu. Hak jenis makhluk yang akan dihitung hari akhirat. Jin, manusia, binatang, malaikat, 4 unsur. Pokok kayu tak ada lah. Nampak? Binatang bangkit ni. Binatang bangkit. Sebab tu kita tak boleh buat kursi kepada binatang, tak boleh. Saja-saja lalu tepi kambing dah sepak kepala. Apa pulak mu ni? Tak ada pasal-pasal. Kami kata apa pulak setan ni? Aku ambil bitimu. Ada jenis buat khianat ke binatang berat sungguh. Akhirat lagi kambing tu akan mari. Ya Allah, ya Tuhan aku ni. Aku cak muka dia. Yang itu lalu big aku dah ada sepak tekuk aku apa tu? Maka Allah akan suruh kambing tu sepak semula. Sepak semula. Nampak? Hak jenis curah maknanya apa benda ni, cuka getah ke lembu kambing. Nampak? Lembu kambing hari akhirat curah semula atas kepala dia. Dia dah buat hati ke lembu. Makan tanaman di pokok bunga dia. Dia panasan. Dia curah cuka getah. Nampak? Berapa tembal lembu. Dengan ni loka habis ni. Dia cuka getah. Dia kata basah lembu dah reti basah. Lah lembu memang dah reti basah. Basim dia lembu. Dia nak marah tu ke tuan lembu. Betul tak? Tapi dia buat zalim kepada lembu. Haram tau. Tak boleh. Mana boleh buat kerja gitu? Ikat tuan lembu lah. Apa nak buat nyanyi ke lembu kambing? Hari tu kita cerita hari tu yang curah cak. Dia curah cak ke kambing. Belang kambing. Ada buat dalam Facebook. Warna-warni kambing. Macam pelangi jadi kambing LGBT tu. Bagi buat khianat kata orang lepas ngata tu. Lepas ngata betul dah. Tapi muak zalim ke kambing tu satu kezaliman juga. Kita bela, kita tak boleh lepas ngata. Faham ni? Kalau lepas ngata tu tanah kita dan rumah-rumah orang jauh. Rumah kita, tanah kita luas. Sepadang pula dengan pagar-pagar tu tak apa tu. Tapi sebelah rumah orang, depan rumah orang, belakang rumah orang, kita tak boleh lepas ngata binatang-binatang ternakan kita. Mana kata kalau dia masuk dalam pagar orang dan dia makan pokok bunga orang, tanaman-tanaman orang, maka wajib tuan punya kambing ganti balik harga tanaman dan pokok bunga. Dia buat pecah pasu bunga dah pula 3 pecah. Wajib ganti 3 uti pecah. Wajib dah. Bukan sunat, wajib. Ada pokok bunga maknanya melok. Kambing pun makan bunga melok lama dak kan kambing tu. Nak bunga melok pula. Jalan 2 3 4 lakah pula pokok ni pula. Pokok ni pula. Ada pokok dada, bahan pokok dada. Nak buat apa kambing? Bukan ambil PT3 kambing. Mana tahu kala dah. Maka wajib tuan punya kambing apabila diadu oleh tuan punya rumah, maka wajib pergi bayar balik. Pokok ni harga dia 30 ya. Okey, bayar 30 ya. Pasu bunga ni harga dia 36 ya. 36 ya wajib bayar. Pokok dada ni beli kat pasar tani baru ni 15 ya je. 15 ya bayar. Nampak? Kena bayar. Lidah buaya makan kau kambing. Wajib bayar lidah buaya 250 ya. Faham ni? Gitu. Nampak kau kena. Tapi ada tak berlaku gitu. Tak berlaku gitu pun dia nak ganti. Siapa berlanggar begitu begini, tak ada orang aku. Lembu dia, tahu kau.
Masing-masing pakak tak mengaku. Pasal apa? Takut dikenakan tindakan. Padahal lembu dia. Tulis belakang punggung lembu poloh. Umpamanya tak mengaku sikit arah. Justru itu mereka pun datanglah dengan bersesak-sesak dan menderu-deru dan menduyung-duyung dari kubur masing-masing menuju ke padang mahsyar tempat berhimpun dalam keadaan bertelanjang dan tidak berkasut. Berduyung-duyung amallah tubik daripada kubur masing-masing dan menuju ke mahsyar dalam keadaan bertelanjang dan tidak berkasut. Selipar pun tak pakai, tak usah kata kasut. Dan bertelanjang, seluar-seluar pun tak pakai, penda tak pakai, lanyah. Dan tidak berkhitan, tidak sunat, berambil-ambil kali. Nak ni hari akhirat. Ini tak ada malu dah. Di sinilah yang menentukan sama ada hal keadaannya susah atau senang adalah menurut amal masing-masing dan juga berdasarkan keuntungan berbanding dengan puak kumpulan haji di padang Arafah yang tidak berbaju, tidak berserban. Oleh itu orang-orang haji yang banyak bekalan akan berasa senang di bawah khemah-khemah yang bersih dan seumpamanya. Sedang orang-orang yang tidak ada berkalang di tengah panah akan berasa susah, dahaga dan lain-lain. Macam orang pergi Mekah lah. Ada kemah duduk bawah kemah. Ada makanan boleh makan juga. Dan kalau tak ada makanan, dah bawa benda Mekah tak ada. Kalau Mekah boleh pergi beli. Akhirat tak ada orang jual. Nak ada kok pu pandai tak boleh? Ada. Pu pandai lanjang ulat kau. Orang pu pandai ingat dah. Ni nama pu pandai dah. Pu pandai. Orang pu pandai ni orang dia boleh pilih. Dia boleh pilih nak ambil order hak halal saja atau capu halal ataupun yang tidak halal. Maka wajib orang hak nak kerja pu pandai pilih hak orang Islam, wajib pilih hak ambil hak halal saja. Jangan ambil hak boleh pergilah ke dua-dua. Jangan. Belah-belah Kuala Lumpur tu banyak. Saya kadang kita saja mari tanya boleh tak Ustaz? Kadang-kadang orang ada lah ikut lah. Kalau ada haram, ada halal. Dengan babi, dengan apa, dengan arak Allah, Rabbi orang Islam. Orang Islam pergi beli arak. Dia atas arak kerja dia dah. Puk pandai. Air Zam-Zam. Nampak? Tak boleh cancel. Jadi turun pakat pula. Maka wajib orang Islam lah taqwa pada Allah, ambil hak halal saja. Dengan khabar belah-belah Terengganu ni tak terlibat, dia halal saja dengan khabar tak tahu sahih balik. Tapi belah-belah nu boleh pergi belaka. Hak halal je dah, hak haram pun boleh juga yang tidak halal. Maka berdosa kalau kita pergi atau barang-barang yang tidak halal. Susah-susah juga. Dia kata tuan orang Ustaz ni payah kerja betul, tapi dia bukan darurah. Bukan darurah. Hak halal berlambak-lana lagi kan. Ambil hak halal tu. Banyak orang ada halal. Mi goreng. Orang ada martabak, orang ada pizza, orang ada roti canai. Hak halal saja. Ambil hak halal sudah. Tak apa nak tebang nak pergi belaka dua-dua. Mu tamak sangat ke mana? Waktu alik pula makan kanak bini. Allahu Rabbi. Ni. Jadi tidak berkat. Sebab tu tak cukup. Pasal apa tak cukup? Dah tak berkat. Pasal apa tak berkat? Terlibat dengan yang haram. Ni hak jenis bawah, hak jenis atasan tu mai kata-kata ibu tu. Bahas hak haram. Hak bawah-bawah ni sat ni ya. Dia buat atas nama payah kerja dah boleh. Ambil hak halal sudah lah. Ada halal tapi ambil kedai yang cabur dengan ada jual yang haram, tak apa. Macam ada silmak tapi ada kedai tu yang jual lagi silmak, ada arak ada kau. Tak apa tu, tak masalah. Macam supermarket
Supermarket kan, setengah supermarket kan dia ada Melaka dah. Kalau halal pun ada, dah halal pun ada. Dah haram kerja situ? Dah. Mana haram? Dan yang kata haram terlibat, yang haram terlibat dengan yang haram. Pergi akuk arak, pergi susun arak, tubuh je nak apa benda ni, harga-harga. Lebu-lebu harga. Pada tank arak, botol-botol arak, maka hukumnya haram. Tak boleh. Kalau nak kerja supermarket, kita pilih kat lain. Pilih yang tidak terlibat dengan yang haram. Baru berkat hidup itu dah. Kita baca Yasin malam kan nak keberkatan. Baca Yasin kali pertama nak suruh panjang umur. Baca Yasin kali yang kedua nak suruh maknanya hidup berkat. Baca Yasin kali ketiga nak suruh mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi nak husnul khatimah macam mana? Berkat tak ada dah. Berkat tak ada dah. Tak husnul khatimah. Kemudiannya kata tuan pengarang lagi, kesusahan di padang mahsyar itu kesusahan anak bini masing-masing tidak bersekali. Anak suku, bini suku, kita suku. Susah dak sekali. Atas dunia susah kena molek sekali. Laki tak ada pitih jadi bini pun automatik jadi tak ada pitih juga. Ada bini tak kerja duduk rumah. Anak-anak pun turut susah juga. Dah tak ada berah nak beli. Ada berah nak beli. Lauk pula tak ada. Atau dunia. Atau bini senang, laki susah. Bini ada masjid. Laki ada kata labi. Umpamanya. Susah. Walau bagaimanapun boleh tupang. Yang kita awak boleh malam ni nak bagi surga. Baik katanya bini boleh atau tupang awak boleh tupang nak pergi kedai boleh. Awak dua lama naik. Katanya bini boleh boleh tupang tu dunia. Adapun akhirat tak boleh tupang. Kalau laki masuk syurga bini tupang boleh? Tak boleh tupang. Dah abang masuk syurga kita nak tupang tak boleh. Tak boleh mana boleh. Aku suruh mu tu pakai tudung kat atas dunia kita mu tambah. Ada muka mu. Tu akhirat dah. Aku suruh pakai tudungnya orang tudung. Aku suruh pakai langgar ya bahan ketak dah nak buat lagu mana. Orang tu jangan joget dia berzumbang oleh ada. Tak boleh lah. Maka masuk syurga sekau, masuk syurga seorang, masuk neraka sekau. Tak boleh tupang lah. Atau maknanya isteri masuk syurga, laki masuk neraka. Laki nak tupang. Tu abang nak tupang seorang masuk syurga boleh tak? Boleh. Abang ni kabur kan isu kan alang-alang abang bau. Abang duduk rumah tengok pambau. Nak buat lagu mana dah. Garik boleh duduk rumah. Tahu dah jahil okey. Mari dengar lagu. Nak jemur ke Ramadan tu dah lama dah kan nak bagi surah masjid bulan puasa saja. Kau lah sahabat-sahabat 6 bulan sebelum Ramadan. Dah kita esok sekarang dah Ramadan. Nampak? Tak latih lagi diri kita. Kemudiannya kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, bahkan kaum keluarga masing-masing membawa diri, dan di sinilah juga diperiksa, diselidik segala amal sehingga ditimbangnya. Di sini di mana? Di mahsyar. Diselidik, ditimbang, dikira, dihisab. Ditiru. Allahu Rabbi, takut deh. Takut kena lalui berlaku seorang demi seorang, seorang demi seorang. Panggil nama seorang-seorang. Jenuh gitu deh. Jenuh gitu. Cuma orang beriman dia merasakan lamanya di mahsyar seolah-olah waktu antara qomat dan semayang. Sekejap. Antara bang tu nak kejemur ke semayang, tak lama manalah. Ada 15 minit kot. 10 minit gitu. Tapi orang selain daripada itu turut merasa lama. Nampak? Beribu-ribu tahun. Selidik belaka.
Walau 1 sen ambil di mana ni? Ni 5 sen ni ambil di mana? Dah ingat? Dia ingat tarang apa? Dia ingat tarang tunjuk kod skrin so. Siap dengan tarik, siap dengan tepak, siap dengan pukul. Betul tak? Kemah keming. Dah atas dunia tu orang tunjuk dah. Ini boleh tengok dah kan? CCTV. Ni ada CCTV yang canggih, boleh zoom. Boleh zoom jelas bulat muka Allahu Rabbi ni. Hampir dengan kiamat Allah Ta'ala makin zahirkan. Gini kan? Bahkan lebih moden daripada apa yang kita nampak. Moden lah ni akhirat moden lagi. Boleh zoom. Mana? Padahal kot maknanya bubuh CCTV pun dah lah kawan tu tengok juga tak ada CCTV kot berapa mengapa curi. Betul tak? Hak baru ni kan? Apa benda ni? Apa benda ni? Hak curi punggung kan? Jelas oleh ada muka. Orang ni naik motosikal lewat nak. Jumpa ngapek mana pun tak tahu. Jadi tengok tak ada kereta dah pusing mula U-turn mula. Saya tak buat hati lagi. Apa dekat kat belakang ni pun curi bunga. Curi. Ingat kena wam dia ambil berkat. Allah Rabbi. Jadi nak masuk muka tu kod CCTV orang zoom nampak jelas muka Allah Rabbi. Bayangkanlah hari akhirat. CCTV daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup lekat. Dah lewat pergi di mana. Nak susuk ke makhluk tak apa, dah susuk kepada Khalik, kepada Allah Taala. Kemudian dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muaz, berkata Muaz bin Jabal kepada Nabi tentang firman Allah Taala dalam surah An-Naba ayat yang ke-18, yauma yanfakhu fis suri fatatuna afwaja, iaitu hari ditiup sangkakala, lalu kamu bangkit hidup serta datang secara berkumpulan, berpuak-puak. Bila tiup sangkakala tu bangun, bangkit sekali manusia daripada kubur masing-masing, berjalan di mahsyar sekali bersama dengan puak-puak masing-masing. Hak ni berkumpulan, hak ni berpuak macam-macam. Hak ni puak ketua di Firaun. Hak ni puak ketua di Abu Lahab. Hak jenis hak jahat-jahat saja. Ketua dia kepala haliang. Hak ni pula Haman. Hak ni pula Qarun. Jadi puak-puak masing-masing. Hak gila ke harta, bangkit dengan apa benda ni Qarun. Hak gila ke jawatan, maka bangkit dengan Firaun. Gila ke jawatan. Lepas tu kita katakan orang dulu-dulu nangis tak boleh jawatan. Orang lain ni nangis pasal tak boleh jawatan. Balik ikut terus. Betul tak? Dulu-dulu nangis tak boleh. Ambil tak ada orang dah layak. Orang lain layak lagi tu. Kalau kita cerita sama Umar bin Abdul Aziz. Sehingga waktu kewafatan dia, menteri dia panggil bini Umar bin Abdul Aziz. Oleh kerana ramai orang mari nawak ni, suruh bini dia, bini Umar bin Abdul Aziz, tukar pakaian Umar bin Abdul Aziz. Pasal buruk. Buruk sangat, tak munasabah. Ini pakaian seorang khalifah. Tukar baju. Baju apa buruk lepuk gitu. Tukar ni orang mari nawak ramai. Presiden mari, exco mari, timbalang tu mari, timbalang ni mari. Mari tukar baju tu barulah. Nak jatuh air muka. Kata isteri Umar bin Abdul Aziz, nak tukar kau nak selatu je dia. Nak tukar-tukar ni ada banyak. Selatu je ada. Hak itulah yang dipakai, hak itulah yang dibasuh, hak itulah yang dijemur, hak itulah yang dipakai semula. Maka bingung terus menteri. Apa gitu semua no. Patut kurang-kurang biar dia 3-14 gebok. Baru munasabah dengan jawatan, dengan takhta tak salah.
Nah, sehingga dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai tuan, nah, apa kata tinggallah harta kepada anak-anak tuan. Nah, tinggal gua harta sikit supaya bila kewafatan tuan nanti, maka mereka ini dapat merasai harta, nikmat. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kalau anak-anakku seorang yang takwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memeliharanya. Tapi kalau anakku orang yang tidak takwa pada Allah, buat apa aku tinggalkan harta kepada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2 kali bingung menteri dia. Mana orang hebat. Dia perintah dah lama, 2 tahun 5 bulan lebih kurang gitu. Inilah pemimpin yang gaji keseluruhannya disedekahkan, diinfakkan, disumbangkan kepada Baitul Mal. Pemimpin gaji bulanan dia. Nampak? Tak setus sikit. Direct tu Baitul Mal. Nak bagi ke orang miskin. Hari kematian dia, jumlah zakat bertambung-tambung. Pasal rakyat tak ada seorang boleh terima zakat. Pasal kaya belaka. Senang-senang belaka. Zakat kepala otak apa lagi? Nak jadi bertambung-tambung hari tu zakat. Dah nak bagi. Kalau gitu gak balik awal. Bahang zakat-zakat bahang. Nak buat lagu mana tak? Dah cukup bang. Gaji tu memang wajib dah, fardu ain dah bahang ke kita. Pasal gaji kita kan. Dari tu kan bahang dia juga. Dengan rasuah, dengan apa, Allahu Rabbi. Kaya nak kaya lagi, tu jenis manusia. Tak kira fitnah yang sangat besar. Kan Nabi kata kan, akhir zaman lagi manusia tak kira dah daripada mana sumber yang dia dapat. Halal atau haram tu ke dia kira. Boleh dulu. Bahang dulu. 60,000 tak ada bahang dulu. Dah halal ke haram ni? Tu ke dia apa? Tu ke dia. Wilu. Tu akhir zaman Wak guna. Takwa makin kurang. Pasal apa jadi kurang? Debuh dunia banyak kan? Maka tertanggal akhiratnya. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada diuji dengan ujian demikian. Kita lemah kau. Kita yang boleh cakap ni pasal tak ada jawatan. Kalau kita ada jawatan, belum tentu je boleh cakap dengan percakapan demikian. Sama je. Batu ulama' takut bila dapat jawatan. Takut tak mampu. Kita dah nampak tu. Kita dah nampak boleh jawatan ni. Tengok gaji berapa dah. Dengan elau, dengan kenderaan, dengan macam-macam. Kita nampak dunia saja. Kita lupa dan hijab dengan kesusahan yang akan kita tanggung pada hari akhirat. Jaga molek tak senang nak. Jadi bila kita ada buat silap, kita berubahlah. Kita berubah, kita balik semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan marah. Ni bila tegur marah dah pula. Yang marah pasal apa? Memang tujuan khijir pendakwah, tok guru, alim ulama, ustaz, khabar hukum. Nampak? Cegah kemungkaran. Asal bidang dia dah. Cuma tak pergi daripada rumah ke rumah. Anak mu bayang dah. Bukan kerja ustaz gitu. Kerja sampaikan dakwah. Jangan tinggi marah. Dia pula marah. Marah siapa tu mampu dah pula kat belakang. Nak buat kau ada tak? Passion learning. Allahu Rabbi. Jadi bila nak marah sangat ke kita, mampu pula kita. Kita pun kena kau. Jadi kata kita ngajar nak British. Ada kau? Faham tak? Ada beberapa malaung. Ya tu orang dia tak faham tu, ngajar nak British.
Tak nak. Bagi ngajar ke barang-barang bagi awak mulu. Nampak? Surat-surat tak ada biti seorangnya dia kata, "Hodoh." Nah, awak kau ni je bagi nak mampu. Dia semayang tapi dia nak mampu sama-sama Islam. Dia menghadap kiblat yang sama, Allah yang sama, Nabi yang sama, Quran yang sama. Nah, tapi dia nak mampu pendakwah. Bukan kita seorang saja, ramai lagi. Komplit kapur gitu, kapur begini macam-macam. Dan bila kita tanya, dia kata pula ke kita, ngajar nak pitih, lepas tu nak manyok pula. Lepas tu kita tanyalah, kawan-kawan tanya dah, masjid mana, surau mana yang kita minta pitih manyok tak kabur surau mana, kabur surau mana pada nak suruh kita tanya pengurusi dia, ada kita minta pitih. Orang panggil kita pergi, tak mesti pasal tak boleh maknanya memenuhi apa benda ni panggilan dia. Pasal hak panggil tu banyak juga, jadi ikut giliran lah. Ikut giliran, hak bulanan ya bulanan, kadang-kadang potong kau hak bulanan. Ada lagi mana sikit tu. Aduh tak mau. Allahu Rabbi, awak kau ni kita nak suruh Islam maju, tapi kita mampu sama-sama pendakwah Islam. Jadi rugi lah. Tengok orang Kristian lagu mana dia bantu pendakwah dia tu. Mana dia macam kita. Orang dengar tolong tu, dengar tolong ni, dengar support tu, dengar support ni bukan dalam kapal, luang. Aktor negara tu, aktor negara ni, betul tak? Kita duk mampu ulama kita, duk hina ulama kita. Ulama ada ramai dah, ustaz ada ramai dah. Kita pergi mampu dah pula. Nak buat macam mana? Wahai Muaz bin Jabal, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti sini, insya-Allah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup majlis pada malam ini, ada satu saja pengumuman, iaitulah rayuan derma pada malam ini. InsyaAllah kita akan kumpulkan dana untuk pengurusan sekolah agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk memberi sumbangan, maka bolehlah letakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung-tabung yang kita sediakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarihna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.